Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada hari ini kerana kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis ini. Terima kasih kepada para hadirin yang hadir ke majlis ilmu kita pada hari ini. Topik forum kita pada hari ini ialah sejarah ringkas tentang hadis Nabawi pada Kurun 1 Hijrah. Bersama saya pada hari ini 4 orang panel yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Tanpa membuang masa, marilah kita memulakan sesi forum kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah, soalan saya pada panel pertama ialah, bolehkah awak menerangkan tentang sejarah ringkas hadis Nabawi pada zaman Nabi SAW dari segi penulisan, pengumpulan dan pembahagiannya? Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh moderator kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan mulakan perkongsian tentang sejarah ringkas hadis Nabawi pada zaman Nabi SAW dari segi penulisan, pengumpulan dan pembahagiannya. Nabi SAW menggunakan penulisan dalam proses mengumpulkan apa yang diturunkan daripada Al-Quran. Selain itu, baginda SAW melantik beberapa orang sahabat radhiyallahu anhu sebagai penulis wahyu Al-Quran. Penulis wahyu pada awalnya menulis ayat-ayat Al-Quran di atas daun-daun, tulang-tulang, batu dan pelepah kurma. Apabila turunnya ayat daripada Al-Quran, maka Nabi SAW telah mengarahkan penulis-penulis wahyu untuk menulis ayat-ayat Al-Quran di tempat yang tertentu dan di dalam surah yang tertentu. Boleh kita lihat di sini, para hadirin sekalian, bahawa beginilah penulisan wahyu Al-Quran sehingga kewafatan baginda SAW. Oleh hal yang demikian, keadaan Al-Quran sentiasa terpelihara walaupun selepas kewafatan Nabi SAW. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pula, Al-Quran dikumpulkan di dalam satu mushaf dengan sempurna dan tiada yang terkurang. Itu sahaja daripada saya. Semoga para hadirin sekalian dapat memahami dengan jelas apa yang saya terangkan sebentar tadi. Terima kasih kepada panel pertama kita atas perkongsian tentang sejarah ringkas hadis Nabawi pada zaman SAW yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa ketika kehadiran Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran ditulis di atas daun-daun, tulang-tulang, batu dan pelepah kurma. Seterusnya, saya mengalu-alukan kehadiran panel kedua kita untuk berbicara dengan lebih lanjut mengenai sebab-sebab mengapa Nabi SAW ini tidak mengarahkan para sahabatnya radhiyallahu anhu untuk menulis hadis secara rasmi pada zaman baginda SAW. Pertama sekali, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini atas pertanyaan soalan yang sangat bermanfaat dan berguna untuk kita semua tahu, insya-Allah. Bismillah. Baiklah, kembali kita pada soalan, iaitu mengenai sebab-sebab mengapa Nabi SAW tidak mengarahkan para sahabatnya radhiyallahu anhu untuk menulis hadis secara rasmi pada zaman baginda SAW. Seperti kita semua tahu, Nabi SAW dengan para sahabat ini sangat rapat dan sentiasa hidup bersama. Dalam hal ini, sebab pertamanya ialah Nabi SAW ini hidup bersama dengan para sahabat selepas menjadi Rasul selama 23 tahun. Namun, agak sukar untuk para sahabat radhiyallahu anhu ini untuk mengumpulkan semua perkataan, perbuatan serta penulisan baginda. Ini kerana ianya memerlukan penumpuan khusus daripada para sahabat. Tambahan pula, pada zaman itu tidak semua para sahabat yang mahir dalam bidang menulis, bahkan para penulis Nabi SAW pada ketika itu hanyalah sedikit. Oleh itu, mereka hanya memfokuskan kepada pengumpulan surah-surah Al-Quran serta penulisannya tanpa hal-hal yang lain. Baiklah, mungkin sampai di sini saja perbicaraan saya mengenai sebab pertama
Mengapa baginda SAW ini tidak mengarahkan para sahabatnya radhiyallahu anhu untuk menulis hadis secara resmi pada zaman baginda SAW? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua atas pencerahan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa Nabi SAW mempunyai faktor-faktor tertentu mengapa tidak mengarahkan para sahabat radhiyallahu anhu untuk menulis hadis. Jika panel kedua kita tadi menerangkan sebab pertama Nabi SAW tidak mengarahkan para sahabatnya radhiyallahu anhu untuk menulis hadis, saya ingin meminta pencerahan panel ketiga tentang sebab kedua permasalahan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengurusi yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab persoalan ini, umum sedia maklum, Nabi Muhammad SAW bimbang berlaku kekeliruan terhadap kaum muslimin apabila hadis telah dikumpulkan sehingga menyebabkan bercampur dengan ayat Al-Quran. Terutamanya di waktu permulaan Islam di mana penurunan wahyu masih belum sempurna dan Al-Quran diturunkan secara berperingkat, berpandukan peristiwa dan situasi. Di samping bangsa Arab yang tidak tahu membaca dan menulis, mereka hanya bergantung pada kekuatan hafalan saja. Dengan sebab itulah mereka terkenal sebagai bangsa yang cepat dan kuat hafalannya. Penurunan Al-Quran secara berperingkat melalui ayat-ayat dan surah-surah yang pendek lebih memudahkan dan menimbulkan minat mereka untuk berusaha menghafal, mengingat dan menyimpannya di dalam hati mereka. Hadis pula melalui pelbagai kisah dan peristiwa. Ia merangkumi segala perbuatan dan perkataan baginda sejak permulaan risalah Islam sehinggalah baginda wafat. Jika hadis dikumpulkan seperti mana Al-Quran, akan menyebabkan para sahabat berusaha menghafal 45 hadis beserta Al-Quran yang akan membawa kepada kesukaran dan kepayahan besar dalam keadaan mereka masih baru dengan Islam. Ini adalah dua sebab utama mengapa hadis tidak dikumpulkan pada zaman Nabi SAW. Dengan itu, kita juga dapat memahami mengapa Nabi SAW melarang untuk menulis hadis dan baginda bersabda kepada para sahabat. Maksudnya, janganlah kamu semua menulis daripadaku. Sesiapa yang menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah dia memadamkannya. Tetapi bukanlah kata-kata Nabi SAW itu bermaksud selama-lamanya hadis tidak ditulis walaupun sedikit pada zaman baginda. Malah Nabi SAW pernah mengarahkan para sahabatnya untuk menulis khutbah yang baginda sampaikan pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Begitu juga Nabi SAW pernah mengutuskan surat kepada para pemimpin yang dilantik oleh baginda bagi menjelaskan dan menetapkan pembahagian harta, kadar zakat, jizyah dan diat. Sungguh intelektual ilmu yang dipunyai oleh saudari panel kita yang ketiga. Memang tidak dapat disangkal lagi Nabi SAW mempunyai dua faktor yang relevan mengapa tidak mengarahkan para sahabat radhiyallahu anhu untuk menulis hadis. Seterusnya, saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel keempat kita pada hari ini. Adakah hadis pada zaman Khulafa Ar-Rashidin telah ditulis di dalam halayan? Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan kepada saya. Untuk menjawab persoalan saudari moderator Mardia, umum sedia maklum bahawa pada zaman Al-Khulafa Ar-Rashidin juga tidak menulis hadis di dalam halayan-halayan. Hal ini demikian kerana mereka risau orang ramai akan memiliki mushaf, iaitu lembaran hadis masing-masing, menyamai lembaran-lembaran Al-Quran dalam keadaan mereka masih baru dengan Islam. Terutamanya golongan dari pelosok negara lain yang masuk ke dalam Islam. Jika hadis dikumpulkan dan disebarkan ke negara-negara lain, nescaya orang ramai akan menghafal dan mengkajinya. Nescaya juga ia akan bercampur aduk dengan Al-Quran. Berkemungkinan juga akan menyukarkan dan menyulitkan kebanyakan mereka. Kerana itulah Al-Khulafa Ar-Rashidin tetap memendangkan hasrat proses penulisan Al-Sunnah dan pengumpulannya di sepanjang pemerintahan mereka.
Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel keempat kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang proses hadis dikumpulkan ketika zaman Khulafa ar-Rashidin. InsyaAllah. Akhirul kalam, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi berkongsi ilmu pengetahuan masing-masing kepada warga dewan sekalian. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburii kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri dan ahli panel kita kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.